Tak boleh kita mengambil ataupun menzalimi teman kita, sahabat kita, menumpahkan darahnya ataupun mengambil harta bendanya tanpa hak dan kemudian menjatuhkan maruahnya tanpa hak. Bila sebut tanpa hak ni, dengan cara yang tak boleh, dengan cara yang salah. Kalau dia buat salah pun tak boleh mengaibkan dia. Kalau sekiranya dia buat salah pun kita tak boleh membunuhnya, menumpahkan darahnya, bergantung pada kesalahannya. Jadi tindakan sendiri tak boleh ambil. Ini Islam larang. Kalau dia dah baik, sahabat-sahabat sekalian, kita serah dia kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keikhlasannya. Jangan mudah untuk kita menghukum manusia lain. Kemudian yang ketujuh, bayanu 'izami sya'ni as-salati waz-zakati was-salatu haqqul badan waz-zakatu haqqul mal. Menjelaskan tentang kedudukan salat dan zakat. Salat adalah tugas dan tanggungjawab badan, zakat adalah tugas dan tanggungjawab harta. Dua benda ni, tanggungjawab badan dan tanggungjawab harta. Az-zakah was-salah. Wallahu a'lam. Selesai hadis ini. Kita ambil satu hadis yang ke-9. Nak bagi 10 orang ni. Ini kena 10 sepatutnya ni. Tidak tak habis kita ni hadis. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah Abu Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang bagi kalian atau yang Yahudi, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, bismillah. Hadis ini hadis yang bagus ni, sahabat-sahabat sekalian. Semua hadis ni bagus. Cuma dia memberikan satu perkara yang dekat dengan kehidupan seharian kita, berkenaan dengan larangan Nabi dan arahan Nabi. Hadis yang ke-9, hadis Abu Hurairah, yang mana nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu taala an. Sahabat-sahabat yang dikasihi dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah berkata, mimma yustafadu min al-hadith, faedah-faedah daripada hadis ini. Pertama sekali, wujubu tarki kulli ma harramahu Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wajib meninggalkan semua perkara yang Allah dan Rasul haramkan. Apa yang Allah dan Rasul haramkan wajib tinggalkan kesemuanya. Dalil dia hadis ini, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa yang telah aku larang kalian daripadanya maka tinggalkanlah. Kita mungkin kata ni Rasul larang, Allah tak larang pun. Kata Allah di dalam Al-Quran, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, dalam surah An-Nisa. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia dikategorikan sebagai mentaati Allah. Maka apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Bukan sama status. Mana boleh sama status? Allah adalah Tuhan, pencipta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama dari sudut sumber hukum. Sumber hukum. Kita tak kata Quran dengan hadis sama status. Al-Quran kalamullah, status kemuliaannya lebih tinggi. Tapi dari sudut sumber berhukum, kita tak boleh kata aku nak Quran saja, lepas tu dulu baru hadis. Quran dulu semua. Tak boleh. Mesti dikombinasikan, mesti dimanfaatkan sumber hukum tu kedua-duanya serentak. Nak faham Quran, mesti kena melalui hadis. Sekiranya perlu penjelasan daripada hadis. Hadis sumber rujukan bagi Al-Quran. Perlu dikombinasikan dan tak boleh sama sekali diasingkan. Okey.
Kemudian yang kedua, wujubul ityani bi kulli ma aujabahu Allah wa rasuluh. Wajib mendatangi, yakni melakukan apa saja yang Allah dan Rasul wajib, yang Rasul tuntut. Sama seperti peristiwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana dia melarang, dia menyatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang la'anallahu al-washima wal mustawshimah wal wasilah wal mutawasilah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala laknat orang yang bertatu dan tukang pencacah tatu. Allah laknat wanita yang menyambung rambutnya dan tukang sambung rambut tersebut. Maka dengarlah hadis ini seorang wanita. Seorang wanita ini berkata kepada Ibn Mas'ud, "Wahai Ibn Mas'ud, aku tak pernah mendengar, aku tak pernah menemui hadis seperti ini, perkataan seperti ini di dalam Al-Quranul Karim." Kemudian kata Ibn Mas'ud, hang balik, hang buka, cek tengok Quran dulu habis. Dia balik, dia cek, dia tak jumpa juga ayat yang habaq kata tatu tu haram. Tukang cacah tatu tu Allah laknat juga. Tak ada. Penyambung rambut dan bagi tukang sambung rambut, tak ada pun disebut di dalam Al-Quran. Allah laknat mereka. Dia kata kepada Ibn Mas'ud, "Wallahi qad fatahtu ma baina hadai duffatai." Demi Allah, aku dah buka dari sesuatu yang berada di antara dua kulit ini. Yakni Quran lah. Tak jumpa. Ibn Mas'ud berkata kepada dia, "Cuba kamu cari firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang didatangkan daripada Rasulmu maka ikutlah ia, ambillah ia, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulmu maka tinggalkanlah ia. Dia kata kalau ayat tu memang ada. Maka Nabi SAW yang menyatakan laknat bagi orang yang bertatu dan juga pencacah tatu. Nabi SAW yang menyatakan laknat Allah bagi orang wanita-wanita yang sambung rambut dia dan tukang sambung rambut. Maka apa kata Allah dalam Quran tadi? Apa yang Rasul kamu datangkan maka kamu kena ikut. Apa yang dilarang kamu kena tinggalkan. Seterusnya, yang ketiga, at-tahdhiru min al-wuqu'i fi ma waqa'a fihi ahlul kitab mimma kana sababan fi halakihim, yaitu memberikan amaran agar tidak terjatuh dalam apa yang terjatuh di dalamnya ahli kitab, di mana ia merupakan sebab dan punca kepada kerosakan dan kehancuran mereka. Sahabat-sahabat, tengok. Banyak Nabi guna perkataan ahli kitab dulu rosak, ahli kitab dulu rosak. Contoh dalam hadis yang selalu kita dengar, iyyakumul ghulu qad ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Hendaklah kamu menjauhi perbuatan fanatik, sesungguhnya telah musnah generasi dulu kerana fanatik dalam agama. Fanatik. Lagi tentang ahli kitab juga, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tattabi'unna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin dakhaltumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Maksudnya pasti sahaja akan mengikuti kalian ini daripada kalangan umat Islam, akan mengikuti jejak langkah generasi sebelum daripada kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga sekiranya mereka terjun masuk ke dalam lubang bab, nescaya kalian akan turut serta. Ikut apa yang mereka nak buat. Kemudian sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dengan Nasrani? Apa kata Nabi? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Sebab tu dalam hadis Tirmizi kata Nabi SAW, betapa orang Islam ini akan mengikuti Yahudi, sehingga idza kana fil yahud man ata ummahu ala niyatan famin ummati man yasna'u dhalik, fatajid fi ummati man yasna'u dhalik. Sekiranya ada daripada kalangan Yahudi itu mereka berzina dengan ibu mereka secara terbuka, maka akan ada daripada kalangan umatku yang akan melakukan hal seperti itu. Maknanya kita ni usaha ikut Yahudi, kita usaha ikut dia. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis-hadis yang dinyatakan kepada kita ni bertujuan untuk menggambarkan, bertujuan untuk menyedarkan kita betapa bahayanya amaran agar kita tidak mengikuti mereka, tidak terjatuh, terjebak ke dalam perangkap-perangkap yang mereka sediakan, sehingga dapat menyesatkan kita.
Antaranya hadis yang kita bacakan ini, apa kata Nabi? Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Telah musnah orang-orang sebelum daripada kamu sebab terlalu banyak soalan-soalannya, permintaan-permintaannya, dan juga mereka seringkali menyelisihi nabi-nabi mereka. Minta banyak tapi tak ikut juga. Minta banyak tapi menyelisihi nabi-nabi mereka. Okey, jadi sahabat-sahabat sekalian, yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan amaran. Dan dalam banyak hadis yang lain lagi kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahum minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia bukan daripada kalangan kaum tersebut. Bila Nabi bercakap pasal janggut, kata Nabi, a'ful liha wa hafus syawarib khaliful majus wal yahud. Hendaklah kamu menyelisihi, hendaklah kamu menyimpan janggut, dan juga kamu menipiskan kumis, dan selisihilah, kerana selisihilah Yahudi dengan juga Majusi. Maksudnya bukan benda kecil. Janggut bukan benda kecil. Nabi suruh selisihi Yahudi dengan Majusi kerana isu janggut. Sahabat-sahabat sekalian, betapa Islam ni suruh selisih. Bila Nabi sampai ke Madinatul Munawwarah, Nabi melihat bahawasanya golongan-golongan Yahudi ini mereka meninggalkan isteri-isteri mereka, mengasingkan diri daripada isteri-isteri mereka apabila isteri mereka datang haid, uzur syar'i, datang period. Kerana bagi mereka, isteri mereka yang datang period itu adalah seperti, diibaratkan seperti anjing. Kata Nabi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, datangilah isteri-isteri kamu, kecuali jangan kamu berjima' dengannya. Berhati-hati kamu di antara sesuatu yang terdapat di antara pusat dan juga lutut, yakni elakkan diri daripada berjima'. Sehingga Yahudi bertanya kepada Nabi, berkata kepada Muhammad ni dia tidak menginginkan, melainkan seringkali mencari perkara-perkara untuk menyelisihi kami. Qiblat, menghadap elok-elok Masjidil Aqsa, Nabi minta kepada Allah agar menghadap ke Masjidil Haram, menyelisihi Yahudi. Semua minta selisihi. Jadi dalam hadis ini menggambarkan kepada kita tentang amaran agar kita tak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mana serupa dengan golongan-golongan ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani. Okey. Kemudian seterusnya yang keempat, annahu la yajibu 'alal insan akthara mimma yastati'. Sesungguhnya tak wajib ke atas seseorang manusia itu lebih daripada apa yang dia mampu. Pasal apa? Pasal kata Nabi di dalam hadis, fa'tu minhu mastata'tum wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku suruh kalian dengannya, maka datangkan sekadar kamu mampu. Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya mampumu. Kemampuan adalah ukuran individu itu sendiri. Dia tahu dia mampu ke tidak. Tapi penyakit kita nilai orang. Dia tu buat tak dia buat, dia tu buat tak buat, aku boleh buat. Jangan samakan orang semua. Ada orang mampu, ada orang tak mampu. Saya mungkin mampu, mungkin tuan-tuan tak mampu. Tuan-tuan mungkin mampu, tapi saya mungkin tak mampu. Jadi jangan pakai pukul rata, semua kena mampu. Tak boleh. Kemampuan manusia berbeza. Kalau kita tengok Al-Imam Ali Ibn Al-Madini, bagaimana dia dikritik dalam sejarah. Siapa dia Ali Ibn Al-Madini ni? Siapa dia? Paula Madlini ke? Bukan. Dia adalah sebab dia Paula, betul saya sebut nama. Tak betul ya? Salah terus. Tak apalah, saja sebut nama ni. Al-Ali Ibn Al-Madini tok guru Al-Imam Al-Bukhari. Bukan orang main-main. Taiku hadis. Tok guru Al-Imam Al-Bukhari. Tapi dia tak tahan disebab bila di zaman pemerintahan Mu'tazilah Khalifah Ma'mun, dia antara yang dipanggil dan dipaksa untuk menyebut Al-Quran itu makhluk. Dia tak tahan. Bila dia rotan tu, dia kata tak apa. Quran tu makhluk. Sehingga dia dikritik perkataan dia. Tapi ulama-ulama yang mengenali dia mengetahui bahawasanya dia ni tak tahan disiksa, dia tak tahan. Itu kemampuan dia tak mampu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mampu tahan. Biar dipenjara, biar disiksa, biar dipukul, tapi dia mampu untuk tahan. Dan dia melihat kemaslahatan yang lebih besar, keburukan yang lebih besar kalau sekiranya dia menyebut. Sebab orang nak tunggu dia ya. Kalau dia sebut Quran makhluk, akan ditinta dalam sejarah Imam Ahmad berkata Al-Quran itu makhluk.
Dia tak mau fitnah itu berlaku. Sebab akidah ahli sunnati wal jamaah, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Jadi orang mengaku Ali bin Madini dia tak mampu, tapi dia ulama hadis yang sangat hebat. Keilmuan yang tinggi dalam bidang hadis, ilmu yang tinggi dalam bidang al-jarh wa ta'dil, dalam bidang kritikan terhadap perawi hadis. Hebat dia. Tok Imam Bukhari. Tapi dalam bab ni dia tak boleh pergi. Allah Maha Adil. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya mampumu. Allah tahu pasal apa dia buat lagu tu. Jadi kita tak boleh tengok, oi, Imam Ahmad boleh buat, takkan hang tak boleh buat? Takkan Ali bin Madini tak boleh buat? Kawan ni boleh buat, takkan hang tak boleh buat? Oh jangan. Masing-masing manusia, masing-masing ada kemampuan. Salam. Kalau kemampuan sama, semua di sini ambil medik. Semua di sini 4 flat. Sini tak pakai flat tadi kan? Dia pakai apa pun tak tahu tadi. Duk peratusan HP, HD apa kepala. Wallahu alam. Jadi dia pakai benda tu semua. Semua tu tinggi semua. Pasal apa? Ada yang tinggi, ada yang bawah, ada yang sederhana, ada yang tiba-tiba dia bercuti sat. Pasal apa? Sebab kemampuan itu merujuk kepada individu itu sendiri. Yang ni kita kena faham, supaya kita tidak mudah menghukum orang lain. Penyakit dia kita, bila kita berasa semua kena sama macam kita, semua kena berkeinginan seperti kita, menjadikan kita mudah untuk hukum orang lain. Orang tu salah. Kita saja yang betul. Muhasabah, wallahu a'lam. Seterusnya, yang kelima, anna man ajaza an ba'dil ma'mur kafahu an ya'tiya bima qudira alaihi min. Siapa-siapa yang dia tak mampu untuk melakukan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka memadai dia mendatangkan apa yang dia mampu lakukan. Nabi bagi contoh, kita bagi contoh. Ni orang yang sakit, salat. Sahabat Nabi semalam, kita dah sebut lah pasal sahabat Nabi yang kena buasir kemarin. Sebut kan? Imran ibn Husain yang dia kena buasir. Kanat bi bawasir, aku terkena buasir, kata dia. Dia maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya macam mana ni nak sembahyang ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman fa idza lam tastati' fa salli qa'idan. Sembahyang berdiri dulu. Kalau hang tak mampu baru sembahyang duduk. Kalau tak mampu juga, dalam riwayat hadis disebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttaji'an, bayang secara berbaring. Kalau tak mampu juga, fa'ala jambin, sembahyang sebelah sisi. Kalau tak mampu juga, fa'auma'a ima'a, menggerak-gerakkan kepala. Maknanya dia bergantung kepada kemampuan. Jangan pula orang kata, ustaz, saya ni dah tak boleh bergerak seluruh badan, boleh bergerak kepala saja. Sedihlah saya, tak dapat pahala seperti yang dapat didapati oleh orang yang sembahyang berdiri. Orang sembahyang berdiri dapat pahala banyak. Tak, salah faham tu pasal hadis. Memanglah dalam hadis menyebut orang yang sembahyang berdiri lebih banyak pahala daripada orang yang sembahyang duduk. Ganjarannya lebih tinggi. Orang yang sembahyang duduk pahalanya lebih tinggi daripada orang yang sembahyang berapa? Dia cakap tu je, 2 tu je. Hampa topak sendiri. Nak test, nak tengok mengantuk ke tak. Jadi nak bagi di sini, bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sembahyang berdiri lebih banyak pahala daripada orang yang sembahyang duduk, sekiranya dia mampu berdiri tapi dia tak berdiri. Dia mampu berdiri, ni memang mampu, tapi dia tak berdiri. Contohnya kalau kita tengok sembahyang sunat, harus dia sembahyang duduk kan? Tapi kalau berdiri, bukankah ia lebih baik? Dia mampu berdiri tapi dia nak duduk. Sebab tu Nabi pernah tarik bila seorang sahabat duduk atas satu hamparan. Nabi kata, hang mampu duduk direct atas tanah, pasal apa hang nak hampak benda ni? Nabi tarik. Sebab Nabi mengejar kesempurnaan. Nabi perintah agar kita ni sentiasa berusaha mengejar kesempurnaan. Sedaya mampu kita. Yang mampu kita lakukan usaha. Sebab tu Nabi guna perkataan fa'tu bihi. Datangilah ia, yakni usaha untuk mendapatkan ia sedaya mampumu. Belajarlah pasal sifat salat Nabi SAW. Cara Nabi bersalat, cara Nabi angkat takbir, cara Nabi letak tangan, cara Nabi turun rokok, cara Nabi turun sujud.
Gerakan-gerakan dalam rukuk, anggota dalam rukuk, anggota dalam sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, gerak-gerakan jari dan sebagainya. Praktiklah. Pasal dah belajar. Bukan kata kaki itu kena ACL ke tak boleh bengkok. Hamba gelak. Kok lah kata kaki tu jenis tak boleh bengkok, nak buat macam mana? Ini kaki boleh bengkok, duduk ada, tak ada masalah. Praktikkanlah. Lakukan, datangilah ia sedaya mampumu. Sebab ini agama. Usaha untuk mengikuti agama lebih utama. Seterusnya, yang terakhir, yang keenam, al-iqtisaru fil masail ala ma yuhtaju ilaih wa tarku at-tanattu' wa at-takalluf fil masail. Memadai kita ini dengan persoalan-persoalan, permasalahan yang kita perlu kepadanya. Jangan sibukkan diri, ataupun kita dituntut meninggalkan berlebih-lebihan tanattu', lebih-lebih takalluf, terlalu sangat nak mendalami dalam masalah-masalah yang kita tak perlu. Ni, kita ni benda-benda yang kita tak perlu, macam saya katakan tadi. Ni ada orang tanya soalan. Dulu saya pernah cerita. Ustaz dia kata, apa hukum solat atas matahari? Saya kata, naik dulu, lepas turun saya beritahu. Nak buat apa? Memang tak boleh naik pun, mampu terbakar. Duduk main kat sini panas tak sangka. Apa ni, balik Malaysia pun kayuh kata panas, nak pergi naik solat atas matahari, nak buat apa? Yang dia panggil takalluf. Yang ni yang Umar Al-Khattab berkata, nuhina anit takalluf, dalam hadis Bukhari, athar Bukhari, iaitu kita dilarang bertakalluf, terlalu mendalami benda yang kita tak perlu tahu. Pasal apa? Pasal orang tanya kepada dia, wa fakihatan wa abba, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah. Gambaran di dalam syurga, buah-buahan dan juga abba ni rumput kering. Orang tanya, abba tu macam mana, bagaimana? Benda tu dalam syurga, kita tak tahulah ni. Nuhina anit takalluf, kita dilarang berlebih-lebihan, kita nak cari-cari benda yang tak perlu kita tahu. Contoh, orang nak pergi duk kaji segi Bermuda Triangle. Sebab ni tempat setan ni, tempat keluar dajjal apa semua. Ya ilaha illallah. Kita ni duk doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta pergi jauh. Yang pergi cari buat apa? Geng-geng tu, seeker semua ni, geng pergi cari hantu. Yang pergi cari hantu buat apa? Tak payah pergi cari. Kita kena doa, jauhkan diri daripada mendatang-mendatang ni, makhluk-makhluk ni, setan. Yang duk baca ayatul kursi buat apa? Yang duk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim buat apa? Ya solat kita duk baca a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Minta jauh semua. Nak buat apa sahabat-sahabat sekalian? Minta jauh. Ni kita pergi cari. Pelik. Ini dilarangan kita takalluf. Macam tu juga tanattu'. Tanattu' ni kata Nabi di dalam hadis, halakal mutanatti'un, musnahlah golongan-golongan pelampau. Tanattu' ni maksud dia juga sama maksud dengan ghulu, sama maksud dia dengan fanatik. Wallahu alam. 6. Kemudian saya ambil satu lagi lah terakhir. Pasal ni hadis yang ke-10. Pasal kita nak main nanti ni, kita akan percepatkan bagi habis hadis 10 ni, lepas tu kita akan ambil topik ni, satu topik khusus. Saya cerita pasal sahabat Nabi ni, pasal hari ni kita tak ada nak kejar hadis ni, takut nanti tak habis 40 hadis ni. Sayanglah. Saya pun teringin nak mengajak bagi habis, sebab tak pernah mengajak bagi habis kita ni. Mengajak 3 hadis, orang tutup masjid. Mengajak 2 hadis, 3 hadis, pindah main duduk Kuala Lumpur. Mengajak sana, cuti 3 bulan. Jadi tak ada nak habis mengajak kita ni. Baru belajar habis, mengajak tak lagi habis. Teringin nak mengajak habis. Ha? Jadi kita baca lagi satu lagi hadis malam ni. Hadis yang ke-10, juga hadis yang menarik. Wallahu a'lam. Silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل وفيه السفر أسعد أبصر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام
فأنى يستجاب له رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala Maha baik. Dia tidak mahu menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah Taala memerintahkan kaum mukmin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Taala berfirman, hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Surah Al-Mu'minun ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang aku berikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan wajahnya berdebu. Dia mengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Allah. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Jadi bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Bismillah. Hello. Bismillah. Okey. Hadis yang ke-10, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, hadis ini berkenaan dengan menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu tayyib, dan begitu juga perintah agar kita semua melakukan hal-hal yang tayyib, dan secara fokusnya berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri dari sudut pemakanannya, pemakaiannya, minumannya, kehidupannya dengan benda-benda yang tayyib. Apa itu tayyib? Nah, ini akan dibahaskan nanti insya-Allah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah yaqul mimma yustafadu min al-hadis. Faedah-faedah yang dapat dimanfaatkan daripada hadis ini ada 9. Ada 9. Pertama, anna min asma'illahi at-tayyib. Sesungguhnya daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-tayyib. Sahabat-sahabat sekalian, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ataupun inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhalal jannah. Bagi Allah itu ada 99 nama, barang siapa yang menghitungnya, ihsa'nya. Ihsa' bermaksud menghitungnya, membacanya, menghafalnya, dan berdoa dengannya. 3 benda, menghitungnya ataupun membacanya, kedua menghafalnya, ketiga memahami maknanya dan berdoa dengannya. Itu ihsa', ya. Kalau menyanyikannya boleh? Dia tak termasuk dengan ihsa' tu. Kita saya jelaskan tu. Okey. Jadi itu erti ihsa'. Bagi Allah ada 99 nama, barang siapa yang ihsa' dia akan masuk syurga. Soalan tentang menyanyikan dia. Susunan lagu nyanyian ni, susunan nyanyian nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dipetik daripada satu hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Hadis tersebut Imam Tirmizi sendiri berkata ianya gharib. Gharib di sisi Al-Imam Tirmizi adalah dhaif. Maksudnya adalah dhaif. Sebab di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Walid ibn Muslim. Walid ibn Muslim ini terkenal sebagai mudallis. Okey, terkenal sebagai mudallis. Nak cerita bab mudallis ni pun panjang juga. Cuma mudallis ni jenis-jenis. Mudallis ini ada banyak jenis. Mudallis ni kata Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj akhul kadhib, adik-beradik kepada pembohongan. Bahkan dinukilkan daripada Syu'bah al-Hajjaj. Syu'bah al-Hajjaj ni orang ulama hadis pakar kurun kedua hijrah. Sangat hebat dia, terkenal. Bahkan disandarkan kepada dia, walaupun ada orang pertikaikan perkataan ni, tapi disandarkan. Apa kata dia? La an azni ahabbu ilayya min an udallis. Itu dia. Aku berzina lebih baik daripada aku melakukan tadlis. Tapi perkataan ni dikatakan ni bukan dia kata ni. Takkan dia kata cakap lagu ni. Tapi disandarkan punya perkataan ini kepada beliau rahimahullahu taala Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, pakar dalam bidang hadis, pakar dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Pasal apa berat sangat kata tadlis ni? Ya berat. Sebab dia menipu secara bagi orang tak sedar, kata menipu. Menipu dalam menampakkan dia betul. Itu bahaya dah. Contoh, tadlis yang berlaku pada tadi, salah satu contoh tadlis ni, contoh dia ada 2 orang guru.
Ni nak cerita ni. Contoh-contoh. Tadlis ni benda yang maksud dalas ni mengelirukan. Sebab tu dia adik-beradik kepada pembohongan. Jadi bila sebut tadlis, contoh, saya bagi satu contoh tadlis ni. Katakan dia ada 2 orang tok guru. Satu tok guru ni nama dia Muhammad, kedua seorang lagi nama dia Abdullah. Dua-dua ni dinisbahkan kepada Al-Bukhari, bukan Imam Bukhari. Maksudnya depa ni dua-dua orang daripada Bukhara. Jadi Abdullah Al-Bukhari dan Muhammad Al-Bukhari. Nampak? Muhammad dan Abdullah ni yang paling popular daripada depa berdua ni adalah Abdullah. Muhammad tak popular. Abdullah popular pasal dia ni dipercayai, hebat hafalan dia, hebat ilmu dia. Itu Abdullah. Tapi Muhammad ni tak popular. Muhammad ini pembohong, penipu. Tapi dua-dua Bukhari. Jadi dia ni, si fulan ni, dia satu hari dia mendengar satu perkataan yang Muhammad yang pembohong ni, Al-Bukhari ni, menyebut beberapa perkataan. Dia kata, Muhammad kata ini hadis Nabi. Hadis Nabi bersabda macam ni, sekian. Kalau dia pergi cerita dekat orang, Muhammad Al-Bukhari riwayat, orang kata, lentong nampak? Jadi dia tak kata, jadi dia ambil perkataan Al-Bukhari saja. Berkata Al-Bukhari, orang akan nampak Abdullah Al-Bukhari. Bukan orang akan nampak Muhammad. Pasal dia juga murid kepada Abdullah Al-Bukhari. Tapi dia tak kata dia bohong. Dia tak tulis nama. Telah berkata Abdullah Al-Bukhari. Tak. Dia tulis Al-Bukhari je. Jadi orang keliru. Orang ingat, yang ni Imam Abdullah Al-Bukhari je yang kata. Sedangkan bukan dia kata. Muhammad Al-Bukhari kata, pembohong besar. Jadi dia telah mengelirukan orang-orang habis pakai hadis itu semua. Itu di antara cara dilakukan tadlis, kekeliruan ataupun mengelirukan orang. Itu bahayanya tadlis. Al-Walid ibn Muslim terkenal sebagai mudallis. Jadi hadis tentang susunan nama-nama Allah bermula daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'min, Muhaimin. Nyanyi. Tak ya. Dan seterusnya sampai ke habis, itu susunan dalam hadis riwayat Tirmizi itu adalah susunan yang dhaif, yang lemah. Kerana dalamnya ada Al-Walid ibn Muslim. Bahkan Al-Imam Tirmizi sendiri menghukum gharib, lemah maksudnya. Okey, tak apa. Jadi nama-nama Allah ni 99-nya bagaimana susunannya? Ya, ia tak didatangkan secara tersusun. Ada sana, ada sini, ada sini. Bahkan berlaku ijtihad para ahli ilmu. Ijtihad para ulama dalam memperjelaskan yang mana satu nama Allah. Dia ada banyak ni. Kalau Syekh bin Uthaymin pun ada karang. Ada mengulas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani juga ada mengulas nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Juga Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar pun ada ulas. Kemudian Dr. Ar-Ridwani pun ada ulas tentang syarah Al-Asmaul Husna. Dan ramai lagi ulama-ulama yang ulas. Syekh Abdul Razzaq Al-Badar, anak kepada Syekh Abbad, pengarang buku ni, pun ada ulas pasal nama-nama Allah dan nama-nama Allah Al-Husna. Asmaul